Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan plat tektonik dan gunung berapi. So, ini adalah hasil pembelajaran yang kita mau capai hari inilah. Maksudnya ini yang kita akan lihat untuk pembelajaran hari ini. Okey, mungkin ada di antara kamu yang tidak tahu bahawa bumi ini sebenarnya berasal daripada satu benua yang dikenali sebagai Pangea. Kemudian pecah kepada dua dan akhirnya berpecah lagi sehinggalah terbentuknya benua seperti yang ada pada hari ini. So, kalau kamu nampak, tahun demi tahun berlaku pergerakan dan pencapahan sehinggalah membentuk 7 benua seperti hari ini. Semua ni sebenarnya diterangkan di bawah teori hanyutan benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Okey, so kamu nampaklah perubahannya ni. Dan ini adalah keadaan kita sekarang, iaitu 7 benua tadi itulah. Dan 7 benua ni adalah terdiri daripada yang pertama Asia, Eropah, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan dan juga Antartika. So ini kamu kena ingatlah, senang siap kan? Perubahan benua dari dulu sehingga kini tu sebenarnya dia berkait dengan pergerakan plat tektonik. Mengikut teori tektonik plat, kerak bumi ni telah berpecah kepada banyak kepingan. Macam kamu nampak pada awal video tadi, bahawa bumi ni telah berpecah dan bercapah kepada beberapa kepingan kerak bumi yang besar atau benua. Yang ini dikenali sebagai plat. Kemudian setiap plat atau kepingan mempunyai sepadannya yang tersendiri. So ini adalah sempadan-sempadan. Yang pertama dia terbagi kepada plat benua, iaitu terdiri daripada plat Amerika Utara, plat Amerika Selatan, plat Afrika, plat Eurasia. Kenapa Eurasia? Kena gabungan Eropah dan juga Asia. Seterusnya adalah plat Indo-Australia. Seterusnya adalah plat lautan. Plat lautan ini terbagi kepada dua, iaitu plat Pasifik atau lautan Pasifik dan plat Antartika. So ini adalah ringkasannya lah, plat benua dan juga plat lautan. So senang saja, kalau kamu ingat benua, kamu boleh ingat yang ini. Bagaimana proses pergerakan plat ni berlaku? Okey, dia senang saja. Proses ni disebabkan oleh perolakan magma yang berada di dalam mantle bumi. Macam yang kamu belajar dekat sistem bumi sebelum ni lah. Kalau kamu tengok video ni, kamu boleh nampak macam mana magma tu dia bergerak dalam mantle dengan sangat aktif. Bila pergolakan ni wujud, maka ia akan mempengaruhi dua proses di sempadan setiap kepingan atau plat, iaitu berlakunya percapahan dan berlakunya pertembungan plat. Contoh perolakan ni mudahnya kamu boleh lihat bila kamu tengah masak air ataupun masakan yang berkuah, di mana air itu akan berolak untuk memanaskan semua kawasan. Dan sampai satu masa kamu akan perasan air ini akan melegak dan menolak penutup itu. Okey, ini yang kita akan belajar, iaitu pergerakan ni melibatkan dua, pertembungan dan pencapahan. Pertembungan ni adalah apabila dua plat tu bertembung. Pencapahan ni bila dua plat berpisah, dan gelinciran pula adalah bila dua plat berselisih. So kita tengok yang pertama, iaitu pertembungan benua dan lautan. Okey, bila plat benua dan plat lautan ni bertembung, maka plat lautan ni dia akan menjunam ke bawah, disebabkan plat lautan ni sifatnya yang lebih tumpat. Plat yang menjunam tu dia akan tertolak ke dalam mantle yang lebih panas. Pinggir plat akan menjadi cair akibat terlalu panas dan menyebabkan plat tersebut melebur dan naik ke atas dan membentuk gunung berapi. So macam kamu tengok dekat video sekarang ni, dia tengah dipanaskan dan dia melebur dan naik ke atas membentuk gunung berapi. So ini adalah kawasan lingkaran api Pasifik yang selalu berlakunya lah tempat ni. So ini adalah contoh lain yang kita boleh lihat, di mana apabila benua dan lautan bertumbung akan satu menjunam. So kamu boleh nampak di antara persempadanan tu ada jurang. So itulah antara yang akan terjadi bila berlaku pertembungan dua benda ni. So ini adalah contoh lain apabila kita boleh lihatlah, satu akan menjunam ke bawah disebabkan yang lebih tumpat. So bila dia menjunam ke bawah tu, dia akan naik membentuk gunung berapi macam tadi lah. Jadi contoh paling mudah akibat pertembungan di antara benua dan juga lautan ni adalah seperti pertembungan plat Pasifik dan Filipin yang membentuk jurang Mariana, iaitu jurang yang terdalam di dunia. Kedalaman jurang Mariana ni sebenarnya dia terbukti sebab bila dimasukkan gunung tertinggi di dunia, iaitu gunung Everest, dimasukkan ke dalam jurang yang sama, dia masih ketinggalan. Maksudnya jurang tu jauh lebih dalam daripada itu. So ini adalah macam dalam buku kamu lah, maksudnya konsepnya akan jadi lebih sama, penerangannya sama.
Okey, seterusnya adalah pertembungan plat benua dan plat benua. Okey, sama juga macam tadi, cuma yang ni melibatkan benua dengan benua. Jadi bila benua dan benua ni tiada yang lebih tumpat, jadi tiada yang menjunam. Sebaliknya mereka akan termampat dan terbentuk banjaran gunung lipat muda. So kalau kamu tengok di sini, apabila kedua-dua benua berlaku, dia akan termampat dan membentuk gunung. Okey, macam yang kamu nampak dekat depan ni lah. So yang kita boleh nampak contoh paling mudah adalah apabila pertembungan plat Eurasia dengan plat India ataupun Indo-Australia. Macam sekarang ni, bila dua-dua plat benua bertembung, dia akan dimampatkan dan dia akan membentuk gunung lipat. So contoh gunung lipat yang terjadi di antara pertembungan Eurasia dan Indo-Australia atau India tadi adalah Himalaya, iaitu tempat di mana terletaknya gunung tertinggi di dunia, iaitu Gunung Everest. Okey, bagus. So nampak mudah lah kan? Dua-dua benua bertembung akan membentuk gunung lipat. So ini macam dalam buku teks kamu. So sama je penerangannya, cuma ini dalam bentuk lukisan dalam buku kamu lah. Okey, seterusnya kita tengok pula pertembungan lautan dan lautan. Okey, bila plat lautan dan lautan bertembung, dia sebenarnya sama je macam lautan dan benua yang akan ada satu menjunam ke bawah. Untuk kes ini, lautan yang lebih tua akan menjunam ke bawah. Plat yang menjunam ni akan tertolak ke dalam mantle yang panas dan melebur. Seterusnya, ia akan naik ke permukaan dan membentuk gunung berapi dalam lautan. Pertembungan ini akan membentuk arka pulau. So macam kamu nampak dekat video ni lah, dia akan menjunam ke bawah, dia akan dipanaskan, dia akan melebur dan dia akan naik ke atas dan terbentuknya arka pulau. So arka pulau ni adalah rantaian gunung berapi berbentuk arka yang terletak sejajar dan dekat dengan sepadan antara plat. Maksudnya ada banyak gunung berapi kat situ, arka-arka gunung berapi. Macam kamu tengok dekat depan ni lah. Ini contoh video lain yang kamu boleh nampak. Apabila berlaku pertembungan dua benda, satu akan menjunam, dipanaskan, melebur, dia akan naik dan membentuk gunung berapi, ataupun untuk kes lautan dan lautan membentuk arka gunung berapi. So contoh pertembungan ini akan membentuk arka pulau seperti di Kepulauan Hawaii di Amerika Syarikat. So ini contoh gambar di mana kita boleh nampak ada beberapa gunung berapi situ, arka gunung berapi. So yang ini pula adalah Hawaii, contoh yang tadi, iaitu yang berada di Amerika tu. Jadi dalam buku teks kamu, gambar rajanya dia akan jadi macam ginilah. Penerangannya sama juga macam tadi, cuma ini dalam bentuk lukisan yang untuk kamu lebih faham. Okey, kalau tadi kita belajar berkaitan dengan 3 jenis pertembungan, sekarang kita akan lihat berkaitan dengan pencapahan plat pula. Okey, untuk pencapahan plat, pencapahan ni dia terbentuk apabila dua plat berpisah antara satu dengan yang lain di sempadan plat. Plat ni dia akan bergerak semakin jauh dan pada ketika itu magma daripada mantle dia akan mengalir ke dasar laut dan memenuhi ruang antara plat yang terpisah. Magma panas yang mengalir ke dasar laut akan menyejuk dan membeku dan terbentuklah permatang tengah laut. So macam kamu nampak yang dekat tengah-tengah tu lah. Ini adalah kawasan berlakunya benda ni atau permatang laut ni lah. Contoh permatang laut yang paling famous adalah permatang laut Atlantik. So dia ni sebenarnya terjadi boleh menerangkan hanyutan benua yang kita belajar pada awal video, di mana dua benua terpisah dan terbentuknya pematang tengah macam kamu tengok dekat situ. Atau yang lebih mudah, kita akan tengok contoh yang lebih nampak sedikit. Ini adalah garisannya tu. So kalau kita zoom, kita akan nampak pematang tengah. Dan kita ambil satu contoh lah supaya kamu boleh nampak. Kita ambil contoh Iceland. Okay, kita cari Iceland. Okay, ini Iceland. So kalau kita zoom ke dalam, bentuk atau rupa pematang tengah ni sebenarnya boleh katakan cantik jugalah. So mari kita tengok sama-sama. So ini pematang tengah yang ada dekat sana. So kalau kamu nampak, macam kita nampak, kita belajar tadi, pematang tengah ni adalah ruang kosong di tengah-tengah akibat pencapahan dua benua. Dan kalau kamu tengok pematang tengah yang lain, kamu boleh search sendiri di Google ataupun dekat YouTube lah. Ada banyak
So ini ada salah satu contoh supaya kamu boleh nampak macam mana terbentuknya pematang tengah tu. Okey, seterusnya kita lihat pula gelinciran. Okey, gelinciran ni dia terjadi apabila dua plat benua mencapah. Tegangan menyebabkan kerak bumi di sempadan pencapahan akan merekah. So kamu nampak ada rekahan dekat situ. Tegangan seterusnya akan menyebabkan kepingan kerak bumi antara dua sesar jatuh ke bawah dan membentuk lura gelinciran. So lura gelinciran yang kita boleh lihat macam ginilah terjadinya. Contoh yang paling mudah lura gelinciran di Afrika Timur. Okey, seterusnya kita lihat kesan pergerakan plat. Bila pertembungan dan pencapahan berlaku, gegaran tu dia akan menyumbang kepada pembentukan gempa bumi. Gempa bumi ni terjadi bila gegaran di kerak bumi akibat pelepasan tenaga dalam bumi dengan tiba-tiba. So kalau kamu tengok dekat sini, ni adalah contoh pertembungan dan pencapahan lah. So bila berlaku dua tu kan dia ada tenaga, dia akan hasilkan tenaga dan dia hasilkan gegaran. Kalau kamu mau tengok lebih jelas, kita boleh lihat macam gini. Contoh ini adalah pertembungan di antara dua benua. So dia akan datang dua arah tau. So kamu tengok di kawasan persempadan berlaku tu. Okey, bila persepadanan tu kalau kamu nampak dia akan menghasilkan gegaran. So benda tu akan menghasilkan gempa bumi macam yang berlaku di Nepal pada tahun 2015. Dan benda ni bila dia berlaku di dalam lautan, gegaran tu akan menyebabkan peningkatan perolakan ombak laut. Dan bila dia berlaku dengan secara tiba-tiba dan kuat, dia akan menyebabkan tsunami. Okey, yang terakhir kita akan lihat berkaitan dengan gunung berapi. Yang ini kita akan tengok jenisnya sahaja. Prosesnya tu kamu kena belajar sendirilah. Okey, jenis gunung berapi ni terbahagi kepada 3, iaitu hidup, pendam dan mati. Hidup ni maksudnya gunung berapi yang aktif. Maksudnya di dunia ni ada kira-kira 500 gunung berapi yang aktif. 2/3 terletak di sekeliling Laut Pasifik yang dinamakan lingkaran api Pasifik, macam yang tadi kita ada belajar. Contoh gunung berapi hidup ni adalah gunung berapi Krakatoa dan gunung Peleh. Untuk pendam ni adalah gunung berapi yang akan meletus pada masa akan datang dan pernah meletus. Dia meletus sekali sekala dalam tempoh masa yang panjang. Contoh gunung berapi Vesuvius di Itali dan Fuji Burma di Jepun. Manakala gunung berapi mati ni pula adalah gunung berapi yang tidak aktif dan tidak akan meletus lagi. Contoh gunung berapi mati ni ialah gunung Kilimanjaro di Afrika. So itulah pembelajaran kita hari ini. So nanti untuk bagaimana proses pembentukan gunung berapi tu kamu boleh tengok sendiri sebab dia lebih kurang juga macam pembentukan yang kita belajar sebelum ini. Jadi selepas kamu tengok ini, kamu pergi tengok nota dan kemudian jawab kuis. So itu saja kita punya pengajaran hari ini. Sekian, terima kasih.